Baik. Kita mulakan kuliah malam ni dengan kita sama-sama membaca umul kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala al-kiram ashab ridha masyaallah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidul jahilin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tad'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wa la in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal 'ilm ma laka minallahi min wali wa la nasir. Sadaqallahu ta'ala. Sadaqallahul azim. Maksudnya orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan meredha kepada kamu sehingga kamu masuk akan dalam agama mereka. Kata olehmu ya Muhammad, sesungguhnya petunjuk Allah itulah dia sebenar-benar petunjuk. Dan kalau seandainya kamu ikut akan hawa nafsu kamu, sesudah datang kepada kamu berkenaan dengan ilmu pengetahuan, maka tiadalah bagi kamu itu daripada Allah Ta'ala itu pembantu dan juga penolong. Kalau Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta hawahu tab'an lima jitu bih. Maksudnya tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga hawa nafsunya akur cenderung kepada apa yang aku bawa, kata Rasulullah SAW. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tasqim wa naf'a wal intifa' wal ifadatu istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalati ila al-khairi ibtigha'a wajhillah wa mardati wa qurbi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. Yang dihormati silakan al-Fadil Tuan-tuan Imam, suhunya Tuan-tuan Bilal, kemudian pengurusi masjid, jawatan kuasa masjid, seluruhnya sidang jemaah, tuan-tuan haji, tuan-tuan hajah yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala kerana dengan izin Allah sekali lagi pada malam ini tuan, kita dapat sama. Bulan lepas tak dapatlah, cuma ada urusan yang tak dapat elakkan. Jadi kuliah kita ni maklumlah, sebulan sekali je. Jadi insyaAllah pada malam ni kita sambung berkenaan dengan kitab Mau'izatul Mu'minin ataupun bimbingan mukminin, bimbingan orang beriman. Baik. Kita masih lagi perbincangan dalam bab yang kedua, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Baik. Hari itu kita sampai pada muka surat 17 kan. 17 apa tu? Dia bukanlah suatu benda yang dapat digambarkan. Betul tak?
wala tuhitu bihi al-jihad. Wa annahu laysa bijismin musawwir. Allah Ta'ala itu bukanlah satu jisim yang boleh dirupakan, satu jisim yang boleh dirupakan, digambarkan ataupun dibentukkan, musawwir. Kemudian wala yumasilu mawjudan, dan dia juga tidak menyamai segala yang wujud. Tidak ada satu pun yang wujud yang mawjud kan, yang dapat diserupakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala yumasiluhu mawjudan, maknanya tiada suatu benda yang wujud menyerupai sifat dia. Dari dua tu, pertama tidak menyamai segala yang wujud, dan yang kedua tiada satu benda wujud pula menyerupai akan diri dia ataupun menyerupai akan sifat-sifat Allah Ta'ala. Kalau serupa pun di segi nama saja. Serupa di segi nama saja. Contohnya sifat mendengar kan. Mendengar manusia, Allah Ta'ala juga mendengar. Tapi mendengar kita terbatas. Jadi maknanya serupa daripada nama saja. Sudut nama serupa, tapi di sudut hakikat yang sebenar, makna mendengar itu berbezalah. Kerana Allah Ta'ala mendengar, tidak menggunakan cuping telinga, tidak menggunakan gendang telinga. Boleh tak? Boleh kan? Setiap yang mendengar tidak semestinya menggunakan gendang telinga. Contohlah binatang-binatang. Binatang pun bukan semua pun ada telinga. Bukan semua binatang ada telinga, betul tak? Cek ular tu ada telinga tak? Tak ada. Tak tahulah kalau tuan-tuan cek ular jumpa telinga dia. Tapi walaupun dia tak ada telinga, tak ada gendang telinga, dia dapat mendengar. Dia dapat merasailah sesuatu yang ada di sekitar dia. Baik. Jadi mendengar itu hanya di segi nama saja serupa, tapi segi hakikat sebenar tidak sama. Itu juga dengan sifat-sifat lain yang ada kepada Allah Ta'ala. Baik, kemudian wala tuhitu bihi jihad. Wala tuhitu bihi jihad maksudnya tidak dibatasi oleh penjuru. Tak dibatasi dengan penjuru ataupun arah. Dia tidak ada berjihad, tidak berpihak. Kita ada berjihad, berpihak kiri kanan, depan belakang. Macam tu. Atas bawah, kiri kanan, depan belakang, atas bawah, selatan, utara, timur barat. Mana ada pihak, ada jihad lah. Tapi Allah Ta'ala tidak berpihak dan tidak berjihad. Baik, kemudian wala taqtinufuhu al-arduna wala as-samawat, begitu. Kemudian tidak pula dalam lingkungan bumi. Tidak dalam lingkungan bumi ataupun langit. Tetapi dia melihat apa yang terdapat di langit dan di bumi. Dia melihat apa yang terdapat di langit dan bumi. Cuma bumi dan langit tidak dapat melingkungi dia. Maknanya kalau kita ni, pergerakan kita terbatas antara langit dan bumi. Antara langit dan bumi kan? Dan kita tak boleh keluar daripada langit dan bumi. Kalau kita nak keluar daripada langit dan bumi pun, apa alat yang kita gunakan? Tak boleh keluar lah daripada langit dan bumi. Allah Ta'ala, Nabi saja yang ada kuasa lah. Allah Ta'ala bagi pilihan pada Nabi, maka Nabi dapat Isra' dan Mi'raj, melepasi daripada 7 langit dan bumi, sampailah naik ke Sidratul Muntaha, kan, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi bukan bermakna Allah Ta'ala berada di langit. Yang kita fahamlah. Jangan kita faham Allah Ta'ala berada di langit. Sebab apa? Sebab ialah kalau kita tengok situ bahawa Nabi naik ke langit. Naik ke langit kan? Macam tu. Tapi sebenarnya dunia kita diliputi oleh langit. Bumi ini diliputi oleh langit. Kiri, kanan, depan, belakang, bawah. Kalau kita berada di kutub utara, mana di atas kita langit. Kita berada di kutub selatan, bawah kita langit. Tapi kalau kita berada di kutub selatan,
tetap juga langit itu berada di atas. Tetap juga langit berada di atas. Walaupun kalau kita berada kutub utara, maknanya kepala kita ke atas, kaki ke bawah kan. Kalau kita berada kutub selatan, maknanya kepala ke mana? Kepala ke mana, kaki ke mana? Kutub selatan. Tetap juga kaki kat tanah kan. Tetap juga kaki kat tanah. Dan kepala tetap juga menghadap ke langit. Macam tu. Semaknanya mana dia? Kita sebenarnya macam tu. Semaknanya kita dilingkupi oleh langit. Cuma langit pertama pun tak nampak tuan-tuan. Tak nampak langit pertama. Kalau orang kata sampai ke langit, tak tahulah. Itu dalam mimpi boleh lah. Dalam mimpi kita boleh kata kita dah sampai ke langit. Tapi hakikat sebenarnya tak ada. Ada orang mendakwa dia jadi raja kerajaan langit, Tuhan kerajaan langit. Siapa? Ayah Pela itu. Ayah Pela dia kata sampai ke langit. Kan? Kerajaan langit gitu kan. Macam tu. Sekarang dah tak ada dah. Dah hilang dah. Jadi makna dia mendakwa sampai ke langit. Dia kata kerajaan langit. Betul ke dia sampai ke langit? Tu. Apa? Tapi mengaklah kan. Sebab tak nampak pun naik ke langit. Baik. Kalau seandainya dia boleh videokan dia naik ke langit tu kan bagus. Dia videokan dia naik ke langit. Dia tunjukkan keadaan langit tu. Dia tunjuk kat kita lah. Tapi tak ada apa. Cakap dia ke keadaan langit. Tak ada pun. Cakap boleh lah sampai ke langit. Itu. Baik. Kemudian wa annahu mustawiyun ala arshi ala wajhil ladzi qala. Dia kata. Kemudian dia berada ataupun istiwa di atas aras sebagaimana yang difirmankan olehnya dan dengan pengertian yang dikehendakinya sesuai dengan firman Allah Taala Al-Quran tu Ar-Rahman ala as-istawa. Sejuk kuat sangat ikon saya sejuk. Tuan tak sejuk saya sejuk. Slow sikit. Slow sikit lah. Saya ingat saya seorang sejuk. Rupanya orang lain pun sejuk. Jadi kurang sikit lah. Kan? Baik. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Ni ayat mutasyabihat lah. Dalam Quran ada dua ayat kan? Kunna ummul kitab wa akhru mutasyabihat. Ayatul muhkamat wa akhru mutasyabihat. Dalam Quran ada dua ayat. Satu ayat muhkamat. Yang kedua ayat mutasyabihat. Ayat muhkamat, ayat yang terang dan jelas maknanya. Ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang kesamaran lah. Kesamaran yang tidak jelas maknanya. Contohnya Ar-Rahman ala istawa. Allah Ta'ala bersemayam di atas arash. Jadi berkenaan ayat mutasyabihat ni kan ulama terbagi pada dua. Satu ulama salaf, yang kedua ulama khalaf. Ulama salaf ialah yang terdiri daripada para ulama 300 tahun selepas daripada kewafatan Rasulullah SAW. Kemudian 300 tahun kemudian mana ulama khalaf. Ulama salaf berkenaan ayat-ayat mutasyabihat, ayat yang sama-sama ni mereka tafwid. Tafwid maknanya tawakuf ataupun takwis menyerahkan maknanya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala lah. Serah pada Allah perkara makna yang sebenarnya. Sedangkan ulama khalaf mentakwilkan dengan makna yang layak kepada Allah. Contohnya Allah Ta'ala bersemayam di atas aras, maksudnya istaula lah. Istaula maknanya memerintah ataupun menguasai. Memerintah ataupun menguasai. Makna layak lah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi ayat lain lah. Baik. Kemudian Imam Malik pernah ditanya berkenaan dengan ayat mutasyabihat ni, ayat kesamaran makna ini, itulah ayat berkenaan tadi, Allah Ta'ala bersemayam di atas. Kata Imam Malik kan al-istiwa ma'lum wa kaif majhul. Kan wa imamu bihi wajib wa su'alu anhu bid'ah. Itu kata Imam Malik. Istawa, mana istawa ni semua fahamlah mana istawa bersemayam. Kan? Semua fahamlah mana istawa ni bersemayam.
Macam raja semayam lah. Semayam kan? Wa kaif majhul. Cuma bagaimana keadaan semayam Allah Ta'ala tu majhul. Kita tak tahulah. Tak boleh kita nak samakan dengan makhluk bersemayam. Wa imamu bihi wajib. Beriman dengan ayat ini adalah hukumnya wajib. Allah Ta'ala bersemayam. Wa su'alu anhu bid'ah. Bertanya tentang perkara ini bid'ah. Bid'ah. Bertanyalah. Kita tak salah. Kita tanya untuk kita lebih dapat penjelasan, tak ada masalah. Macam tu. Semua bukanlah maknanya bersemayam itu Allah Ta'ala berada di atas. Sebab ada golongan-golongan tertentu mentafsirkan makna bersemayam itu Allah Ta'ala duduk ke atas. Kan? Bermakna a'la ataupun fauqa di atas. Sedangkan Allah Ta'ala tidak bertempat. Tidak bertempat. Dia hanya sebagai simbolik je lah. Kan? Simbolik atau perkiasan je lah. Berkenaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memerintah. Kan? Bukan makna Allah Ta'ala pada di atas. Sebab kalau Allah Ta'ala berada di atas, berpihak ataupun berjihad sama seperti makhluk lah. Kita berpihak berjihad. Macam kita duduk dalam masjid ni, kita duduk kat mana? Tepi ke, tengah ke, belakang, depan? Ada duduk tengah, ada duduk tepi, duduk belakang, duduk kat luar pun ada. Kan? Siapa orang di samping kita? Siapa orang di depan kita, di kiri kanan kita? Siapa orang dia? Tak? Itu makna berpihak lah, berjihad. Allah Ta'ala tidak berpihak berjihad. Kalau tidak, sama seperti makhluk. Baik, kemudian wabil makna allazi arada. Dan dengan pengertian yang dikenakinya. Pengertian yang dikenakinya makna yang dikenak Allah Ta'ala. Apakah makna Allah Ta'ala mengenaki dengan ayat Ar-Rahman Tastawa? Itu juga dengan ayat lain lah. Yadullah faqa aidihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. So Allah Ta'ala bertangan ke? Ini persoalannya. Itu kata yang mutasyabihat. Kemudian yang ketiga, wa yabqa wajhu rabbi zal jalali wal ikram. Dan kekalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala bermuka berwajah. Betul ke Allah Ta'ala bermuka berwajah? Ataupun hadis lah. Hadis Allah Ta'ala turun pada sepertiga malam. Adakah Allah Ta'ala turun? Adakah Allah Ta'ala turun? Ada ulama mentafsirkan makna turun itu para malaikat yang turun. Bukan Allah Ta'ala turun. Kalau Allah Ta'ala turun, sama macam kita turun, macam mana pula? Tak boleh tafsirkan dengan sebarangan makna. Baik. Wa huwa fawqar arsy was sama'. Dan dia di atas arasy dan langit. Jadi kita jangan salah tafsirkan mana atas ini. Disebut situ kan dia ada di atas. Jadi kalau atas, ke ataslah. Sedangkan dia tidak berada di atas, dia tidak di pihak. Jadi yang menterjemahkan buku ni pun kena berhati-hati jugalah. Kalau kita nak terjemahkan buku, terjemahkan ayat pun kita kena berhati-hati. Terjemahkan kitab kan, supaya kita jangan salah mentafsirkan mana-mana ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fawqal arsy was sama'. Dan dianya di atas arasy dan langit. Jadi bermakna di atas itu. Mana di atas itu ialah memerintahlah. Sama macam tadi. Allah Ta'ala bersemayam di atas arasy. Maknanya Allah Ta'ala memerintah, menguasai. Kemudian wa fawqa kulli syai'in illa takhudus sara. Kemudian bahkan di atas segala sesuatu sehinggakan ke dasar tanah dan di atas bumi. Bahkan di atas segala sesuatu. Bahkan Allah Ta'ala di atas segala sesuatu, maknanya kedudukan Allah Ta'ala itu lagi tinggi lah. Tapi jangan makna tinggi itu kita kena faham lah. Bukan makna Allah Ta'ala berpihak. Itu bukan
Bukan mana tinggi itu berpihak, berjihad dia tadi. Maksud tinggi ni kekuasaannya melebihi daripada kekuasaan yang lain. Mana alam ni, alam jagat ni semua berada dalam urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Alam jagat. Kalau seandainya tidak ada Tuhan, tidak ada Allah Taala yang menguasai, maka sudah tentu akan berlagalah, musnahlah alam. Malahan kalau ada dua Tuhan pun kuasa alam. Lau kana fihima aliyatun lau kana fihima la fasadata. Kalau di antara keduanya ada Tuhan, lau kana fihima aliyatun illallah la fasadata. Mana kalau antara kedua langit itu ada Tuhan selain Allah. Lau kana fihima aliyatun illallah la fasadata. Nescaya wasa'al alam. Nescaya wasa'lah alam. Sebab apa? Sebab apa? Akan banyak masalah lah kalau ada dua Tuhan. Dalam kerajaan pun, contohnya kalau ketua negara, mesti ada seorang ketua negara saja. Kalau ada di Malaysia ni, kita ada agung. Tak? Kita ada agung dan kita ada Perdana Menteri. Cuma kuasa agung bukan maknanya ada dua pemimpin, tidak. Kuasa dia ada bidang kuasa agung, dia ada bidang kuasa agung. Dan PM pun ada bidang kuasa PM. Masih ada bidang kuasa masing-masing. Dan kalau ikutkan, kuasa agung lagi tinggi daripada PM lagi. Kuasa agung lagi tinggi daripada PM. Kemudian satu lagi, contoh yang paling mudah lah. Contoh kalau ada Tuhan, contohnya kalau ada Tuhan, contohnya dua-dua Tuhan ini berhajat untuk menjadikan si Zaid. Dua Tuhan ini berhajat untuk menjadikan Zaid. Jadi Tuhan yang pertama menjadikan si Zaid, berjaya menjadikan Zaid ataupun tembuslah dalam menjayakan menjadikan Zaid. Seorang hamba bernama Zaid lah. Bila Tuhan pertama telah berjaya menjadikan Zaid, makna Tuhan kedua macam mana? Tadi kan kata ada dua Tuhan. Tuhan pertama telah menjadikan Zaid, Tuhan kedua tak berjaya menjadikan Zaid. Mana dia punya kudrah, kekuasaan kudrah ni belum tembus lagi. Tuhan yang pertama kekuasaan kudrahnya dah berlaku dah. Jadi akan ada efek kat situlah. Ataupun contoh lagi, ada dua Tuhan, satu Tuhan menjadikan sebahagian Zaid dan satu Tuhan lagi menjadikan sebahagian Zaid yang lain. Mana Zaid ada kiri kanan, Zaid ada kiri dan kanan. Yang belah kiri Tuhan A jadikan Zaid, yang belah kanan Tuhan B yang jadikan Zaid. Ini pun tak sempurna juga. Maknanya dua Tuhan tadi diperlukan untuk menjadikan Zaid. Dua Tuhan diperlukan untuk menjadikan Zaid. Maknanya separuh-separuh. Tuhan pertama menjadikan Zaid separuh badannya, Tuhan kedua menjadikan separuh Zaid sepadannya. Maka barulah lengkap. Baru menjadikan Zaid. Maknanya lemahlah Tuhan tu. Dua-dua Tuhan tu lemah. Kenapa dua-dua tu lemah? Kerana Tuhan yang pertama gagal mencipta Zaid dengan sempurna. Tak? Kemudian Tuhan yang kedua pun tak berjaya menciptakan Zaid dengan sempurna, kecuali dengan ada sebahagian daripada badan Zaid yang telah pun dicipta oleh Tuhan yang pertama. Yang telah pun dicipta oleh Tuhan yang pertama. So tak sempurna juga. Maknanya mesti ada Tuhan saja. Kalau ada Tuhan dia, bebaslah pada Allah. Apa yang dia nak buat, tempuh lama dia lah. Kalau ada dua Tuhan, akan bergaduh, saling berbalah, tidak sependapat, dan sebagainya. Banyaklah masalah. Tidak sependapat. Dalam masjid pun mesti ada seorang pengurusi je. Mana boleh dua pengurusi? Kalau ada dua puak A, puak B kan parahlah. Dia mesti satu aja pengurusi untuk memutuskan. Maknanya last lah tu pengurusi akan memutuskan.
Kadang-kadang dalam jawatan kuasa untuk memutuskan satu masalah, okey 50-50. Separuh jawatan kuasa setuju nak buat, separuh lagi tak setuju. Okey, yang memutuskan siapa? Pengurusi lah. Pengurusi lah yang nak memutuskan. Sekarang ni pada pula pada pengurusi, mana dia nak yang mana. Sebab dah 50-50 ni. Separuh sokong, separuh tak sokong. Separuh setuju, separuh tak setuju. Jadi pengurusi lah memutuskan. Baik Baik, kemudian faqadiyah la taziduhu qarban ila ardi, qarban ila arsy was sama' kama la taziduhu ba'da anil ardi was sara. Dia kata bahkan di atas segala sesuatu sehinggakan ke dasar tanah dan batas bumi, dan ketinggiannya itu tidak menambah jaraknya dengan aras ataupun langit. Ketinggiannya Allah Ta'ala itu tidak menambahkan jaraknya. Fauqiyah. Fauqiyah mana ketinggian tadilah. Keagungan dia ataupun ketinggiannya. La taziduhu qarban. Tidak menambahkannya, akan dekat. Kedekat ila adi, ila asy kepada aras, wasama dan juga langit. Kama la tazidu, sebagaimana tidak menambahkannya, akan jauh. Jauh daripada bumi dan juga tanah. Mana ketinggian Allah Ta'ala itu bukan makna menambahkan jauh dan juga tidak menambahkan dekat. Kalau bumi, memanglah Allah Ta'ala bumi itu dah dekat pada dia. Dan kita ni pun sebenarnya Allah Ta'ala sangat dekat dengan kita. Wa huwa aqrabu ila il ba'di min hablil warid. Dianya terlebih hampir kepada hamba. Terlebih hampir kepada hamba daripada urat leher kan. Urat leher kita. Mana Allah Ta'ala sangat hampirlah pada kita. Sangat hampir. Tapi kita tak nampak dah Allah. Gitu. Jadi kan sesuatu benda yang hampir kan, mana ketinggian Allah Ta'ala itu tidak menambahkan dekat ia kepada aras dan langit, dan juga tidak menambahkan jauh daripada bumi dan tanah. Tidak menambahkan jauh dan tidak menambahkan dekat. Itulah kedudukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semuanya mana dalam perhatian Allah Ta'ala. Semua dalam perhatian Allah Ta'ala. Wallahu muhitum bil kafirin. Wallahu muhitum bima ta'malun. Allah Ta'ala meliputi terhadap apa-apa yang telah kamu kerjakan. Apa kita buat semua dalam perhatian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak akan terlepas. Walaupun sedikit pun tidak terlepas. Baik. Kemudian wa huwa ma'azalika qarib min kulli mawjud. Dan dianya Allah Ta'ala beserta demikian itu terlebih hampir daripada setiap yang mawjud. Macam tadi lah, mana tadi? Mana maknanya Allah Ta'ala dekat dengan segala yang mawjud. Wa huwa ma'azalika qarib. Mana qarib ni dekat lah. Dekat daripada setiap sesuatu. Sangat dekat. Dan Allah Ta'ala melihat satu itu tanpa ada perantaraan. Tanpa ada alat. Kalau kita nak tengok suatu benda, kalau benda sangat jauh kan, kita perlu alat kan. Paling tidak pun teropong lah. Paling teropong ataupun apa-apa saja alat lah. Kan. Yang boleh gunakan untuk melihat. Kalau melihat bintang tu apa alat tu? Alat tengok bintang tu apa? Teleskop kan? Teleskop. Kalau kita nak lihat bintang, benda yang sangat kecil di angkasa raya. Dan nak cari pun satu benda susah juga tu nak cari dalam langit tu. Contohlah kita nak tengok bintang apa nak tengok. Contohlah planet Zuhal ke, Mustari ke, Pluto ke nak tengok kan. Benda tu ada tapi sangat kecil. Sedangkan bintang ada beribu bintang. Macam mana nak tengok? Kalau segi mata kasar memang tak nampak lah.
Susah nak nampak kan dari segi mata kasar. Terlampau banyak sebab bintang terlampau banyak tuan. Lainlah kalau seandainya bintang tak ada. Bintang tak ada tapi yang ada bulan dan juga 2-3 planet yang lain. Yang mana cahayanya biasanya lagi terang. Biasanya cahaya lebih terang daripada cahaya bintang itu, biasanya itulah planet-planet tentulah. Yang boleh dilihat pada masa tersebut. Kemudian bintang ni sebenarnya banyak beribu, tetapi disebabkan dia ada cahaya bulan, itu kadang bintang tak nampak. Tapi cuba kalau cahaya bulan tak ada, banyak bintang. Satu planet yang kita nak cari itu pun susah. Planet dia sekarang terlampau banyak planet. Betul tak? Gitu. Tapi Allah Ta'ala boleh dia nampak mana satu planet dan bintang dia tak. Dan kita di dunia ni pun kalau nisbahkan dengan planet-planet ni, kita ni sangat halus tuan, sangat halus. Sangat halus, sangat kecil. Malahan mungkin lebih halus daripada jarum lah. Ibaratnya kita ni lah, kalau daripada sudut pandangan luar, daripada contohlah kita berada di angkasa raya, di angkasa lepas, kita nak tengok kawan kita kat bumi. Kita berada kat atas lagi tu, di angkasa raya, dalam kapal angkasa kan. So kita nak cari kawan kita yang nama Mamat ni, Ali ke, kat bumi. Boleh tak cari? Boleh? Susah cari. Memang susah cari. Sebab yalah, kita asalnya ni, bumi ni asalnya besar. Nampak besar kan? Daripada mata kita memang nampak besar. Tapi pada mata di luar daripada kita ni kecil je. Bumi kita kecil. Dan kalau tuan-tuan lihat dalam YouTube tuan-tuan, perbandingan antara planet-planet terdapat di dalam dunia, di alam ini tuan-tuan. Bumi kita kalau dibandingkan dengan matahari, bumi kita ni kecil sangatlah, satu titik hitam je kalau banding dengan matahari. Tapi kalau matahari dibandingkan dengan bintang-bintang yang terdapat di alam ini, rupa-rupanya matahari jauh lebih kecil daripada bintang-bintang itu. Dia ada banyak beribu-ribu bintang yang terdapat di angkasa raya. Dan bintang itu mengeluarkan cahaya dia sendiri. Bintang itu mengeluarkan cahaya sendiri. Cuma kedudukan bintang sangat jauh. Sebabkan sangat jauh, kita ingat, bintang ni mungkin dia ambil cahaya daripada matahari kot. Tak. Bintang ada cahaya dia sendiri. Dan cahayanya lagi terang daripada matahari sebenarnya. Tapi sebabkan kedudukannya sangat jauh, maka kita beranggapan bahawa matahari cahaya lagi terang daripada bintang. Sebenarnya tidak. Dan nak dapatkan satu bintang tu pun susah. Senang nak cari. Kita terpaksa pakai teleskop yang harganya berjuta-juta. Kalau di berapa harga dia tuan yang teleskop tu? Yang Teluk Kemang tu berapa? Tak silap saya 14 juta. Tak silap saya lah dia cakap 14 juta tuan-tuan harga teleskop tu. Itu pun diambil daripada Amerika, beli pada Amerika. Tuan-tuan. Bayangkanlah. Kalau tuan-tuan berkhusus di Teluk Kemang tu, kan? Apa tu Kelana Kelana kan? Mintalah pada tu budak yang jaga tu. Kalau khusus sana, mintalah jaga. Nak tengok malam lah. Tapi kalau siang ada juga kadang dia orang buat. Yang bahagian falak ni, yang jatah mufti ni, kadang dia orang buat juga siang. Tapi untuk cerah matahari lah. Tengok matahari boleh lah siang. Tapi kalau siang nak tengok bulan tak dapat. Kena ada cahaya matahari. Jadi kalau tuan-tuan nak lihat planet-planet, mestilah bulan malam. Mintalah budak yang jaga tu. Nak tengok. Jangan tengok lain pula janda sudah. Tengok janda pula kan. Macam tu. Orang rasa tengok bintang, lain pula tengok. Baik. Kemudian gua tu kan. Gua je. Baik. Wa huwa aqrabu ilal abdi min hablil walid. Yang tadi kan. Dan dia terlebih hampir kepada hamba daripada urat leher.
Semana Allah Ta'ala sangat dekat. Dekat pada kita kan. Tapi kita tak nampak lah. Gitu. Dan Allah Ta'ala mudah menerima hamba-hambanya. Udu'uni astajib lakum. Doalah kamu pada aku, kata Allah Ta'ala. Ni aku perkenankan doa, insyaAllah. Sebab apa? Sebenarnya Allah Ta'ala ni dekat kepada kita, insyaAllah. Baik, kemudian is la yumasilu qarbuhu qarbul ajsam. Kerana sebab dia kata kedekatannya itu tidaklah sama dengan dekatnya benda. Nampak? Allah Ta'ala lebih dekat kepada hamba daripada ulat rahim. Tetapi dekat itu dia kata is la yumasilu qarbuhu qarbul ajsam. Tetapi tidak sama dengan dekatnya satu benda itu seperti dekatnya segala jisim. Mana Allah Ta'ala itu dekat, tapi bukan, kita jangan terjemahkan Allah Ta'ala dekat itu dekat macam jisim, dekat dengan jisim yang lain. Gitu. Contohnya tuan dekat yang sebelah ni, siapa nama? Aizali, tidur ke tak? Tak kan? Gitu. Kan? Jadi dekat kan? Jangan ditafsirkan makna Allah Ta'ala dekat tu macam kita dekat dengan kawan kita. Kalau kita katakan Allah Ta'ala dekat macam kita dekat dengan kawan kita, sama lah Allah Ta'ala seperti makhluk juga. Sama seperti Allah Ta'ala itu seperti makhluk. Sedangkan dia laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Tidak ada satu pun yang dapat diserupakan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa huwas samiul alim, dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi jangan kita salah mentafsirkan. Jadi ini termasuk dalam perkara mutasyabihat tadilah. Mutasyabihat tadi. Ini termasuk ayat-ayat ataupun hadis yang berkenaan dengan mutasyabihat. Wa huwa aqrabu ila abdi min hablil warid tadi. Yang Allah Ta'ala terlebih hampir pada hamba daripada ulat rahim. Jadi jangan salah mentafsirkan makna hamba kepada makna dekat tadi. Kepada makna dekat. Kenapa? Kerana tiada satu pun yang dapat diserupakan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau tidak, maka maknanya kita telah mentasbihkan. Istilahnya tasbih. Seolah macam kita telah mentasbihkan Allah Ta'ala dengan sesuatu. Mana menserupakan Allah Ta'ala dengan sesuatu. Itu mustahil bagi Allah. Itu. Kama la tumasilu zatuhu zatul ajsam. Sebagaimana tiada dapat diserupakan zatnya dengan zat segala jisim. Sebagaimana tak dapat diserupakan zat Allah Ta'ala itu dengan zat segala jisim yang terdapat di alam ini. Dan jisim hari itu dia ramai akan sebut, jisim ada dua kan. Satu jisim latif, yang kedua jisim kasif. Jisim latif, jisim yang lembut, yang halus, yang tak nampak dilihat oleh mata kasar. Tapi dia ada berterbangan. Berterbangan tapi sangat haluslah, tak nampak. Manakala kita nak tengok mesti menggunakan alat. Bakteria, kuman-kuman kan. Benda itu sangat halus, tak nampak kita lihat. Tapi dia wujud dan ada. Itu dia katakan tapi malaikat ni dia lebih halus jisimnya daripada bakteria. Kalau bakteria ni kita boleh lihat lagi dengan teleskop, mikroskop dan sebagainya, itu boleh lihat lagi. Kuman-kuman ni boleh lihat. Tapi kalau malaikat boleh lihat ke? Pinjam nak topongnya nak tengok malaikat. Pinjam kau punya mikroskop tu. Pinjam malaikat aku nak tengok malaikat. Nampak tak? Nampak? Tak nampak? Mana jisim malaikat tu lagi halus. Lagi halus. Begitu juga iblis, syaitan, jin kan? Para jin. Semua jisim yang latif tu. Mana jisim yang lagi halus sehingga kita pun tak nampak. Tak boleh dikesan. Walaupun dengan alat macam mana pun tak boleh kesan. Itu. Kecuali kalau Allah Ta'ala izinkanlah. Allah Ta'ala izinkan mungkin terakam CCTV. Kan? Kadang terakam CCTV. Ada makhluk melintas. Tak tahu apa benda makhluk, tak tahu. Ada kan? Terakam CCTV, makhluk melintas. Ada macam bayangan macam tu lah. Bayangan macam tu. Itu pun tak jelas. Apa benda dia. Kau nampak kan jelas.
dan dia tetap macam itulah keadaan dia. Kalau predator lainlah, predator dia pun boleh juga hilang. Pernah tengok kan cerita Predator? Predator tu lah yang cerita movie tu kan. Dia boleh hilang, tekan dia hilang. Tekan tu, ada boleh. Tak? Macam tu. Tu Predator. Okay? Siapa pernah tengok lah. Baik. Kemudian, kama la tumasilu zatuhu. Sebagaimana, sekali lagi. Bagaimana tidak menyamai akan zatnya dengan zat segala jisim. Jisim ataupun jauhar. Lebih kurang itu jisim atau jauhar. Jauhar ni pula, kan, dia ada jauhar yang tidak boleh menerima bahagi. Istilahnya dalam ilmu tauhid dia kata jauhar far. Dia kata jauhar far maknanya satu titik yang halus, yang tidak lagi boleh menerima bagi. Atau dikatakan jauhar far. Macam tu. Jadi Allah Ta'ala pun ibaratnya seperti jauhar far, mana satu titik yang halus yang tidak boleh menerima lagi. Dia boleh menerima bagi. Jauhar far. Gitu. Ada benda titik boleh pecahkan lagi. Hatta kalau contohnya kuman bakteria pun boleh dipecahkan. Kuman bakteria boleh pecahkan menggunakan mikroskop. Dengan alat mikroskop kita boleh pecahkan tubuh badan bakteria tadi, kuman tadi. Tapi kalau jauhar ni satu titik yang sangat halus yang tak boleh dibagi lagi. Itu istilah yang guna pakai dalam jadi Allah Ta'ala dia tidak boleh ada dua Tuhan atau lebih pada tiga Tuhan atau lebih pada sebagainya. Sebab kalau seandainya ada dua Tuhan tadi, maka akan berlakulah contohnya konflik dalam contohnya untuk titik tadi. Untuk melaksanakan satu titik. Jadi Tuhan yang dahulu maka berjaya melaksanakan titik itu. Sedangkan Tuhan yang nombor dua tidak berjaya melaksanakan titik. Sebab apa? Titik yang tadi telah pun dilaksanakan telah tembus kudrah ilahnya oleh Tuhan yang pertama. Tuhan yang pertama. Jadi mustahil ada Tuhan yang kedua. Jadi bila Tuhan yang pertama telah terlaksana titik tadi, telah berjaya melaksanakan titik, maka Tuhan kedua maka dianggap sebagai lemah. Tuhan kedua dianggap sebagai lemah. Sedangkan Tuhan mestilah berkuasa. Sifat Tuhan ni mestilah kudrah, berkuasa. Berkuasa terkuasa. Jadi kalau satu Tuhan telah melaksanakan titik, sedangkan titik yang Tuhan yang kedua gagal melaksanakan titik, sebab apa? Titik telah dibuat oleh Tuhan yang pertama. Jadi mana Tuhan yang kedua tu dianggap sebagai Tuhan yang lemah. Jadi Allah Ta'ala mustahil sifat lemah. So mesti ada satu Tuhan saja. Tunggal, Esa. Macam tu. Baik, kemudian wa annahu la yahillu fi syai'in wa la yahillu bihi syai'un. Kemudian Allah Ta'ala tidak bertempat. Dia tidak bertempat di satu benda dan tidak sesuatu benda pun yang bertempat dengan zat Allah Ta'ala. Dia tidak bertempat di satu tempat dan tidak satu benda pun yang bertempat pada zat Allah. Mana tidak ada satu benda pun yang bertempat pada zat Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala tidak bertempat. Dia tidak bertempat. Jadi disebabkan oleh tidak bertempat, maka tidak ada satu benda pun yang boleh ditempatkan pada zat Allah Ta'ala. Apa tu? Kejap lagi, tenang. Ada kelui bulan ni? Malam ni ada kelui ke? Kejap sikit. Sikit kan? Sebab ialah kita kuliah sebulan sekali je. Betul tak? Saya kuliah sebulan sekali. Jadi masa tu biar lebih sikit lah. Macam tu. Betul tak? Macam tu. Boleh? Jadi. Tak, kalau tak boleh saya tutup.
Boleh? Sikit lagi Sikit lagi. Okey, insya-Allah. Jadi Allah Taala tidak bertempat pada sesuatu dan tiada satu pun yang bertempat pada zat Allah. Betul tak? Kerana sifat Allah Taala ini kan dia memang tak nampak, tak boleh dilihat dengan mata kasar. Tetapi dia maujud, dia ada. Dan besok di akhirat besok kita akan dapat melihat Allah. Akhirat besok orang-orang yang beriman akan dapat melihat Allah Taala di dalam syurga. Tapi kat dunia ni tak dapat lihatlah. Dan dia adalah sifat maujud. Maujud ni apa maksud maujud? Mim waw jim waw dua. Apa maksud maujud? Maujud adalah satu benda yang boleh dilihat. Satu benda yang boleh dilihat. Dan Allah Taala ni bersifat maujud. Maujud benda boleh dilihat. Tapi bila dilihat bila? Besok akhirat lah. Kat sini memang tak dapat lah. Sebab ada hijab antara kita dengan Allah. Jadi tak boleh dilihat. Itu. Dan dia tidak bertempat. Dan tidak ada satu pun yang dapat ditempatkan pada Allah. Sebab dia satu jisim. Dia satu benda yang sangat halus kejadian dia. Yang tak nampak macam mana kita nak tempat pada dia. Tetapi dia berdiri dengan sendirinya. Berdiri dengan sendiri. Salah satu daripada sifat wajib pada Allah Ta'ala itulah Qiyamu ta'ala binafsih. Berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Apa maksud Allah Ta'ala berdiri dengan sendirinya? Maksudnya la yahtaju ila mahallin wala mukhassisin. Tidak berhajat kepada zat yang lain dan tidak berhajat kepada satu benda yang menciptakan dia. La yahtaju ila mahallin wala mukhassisin. Allah Ta'ala tidak berhajat kepada zat yang lain untuk dia bertempat, kan? Untuk dia bergantung, dan tidak ada sesuatu pun yang menciptakan dia. Mukhassisin. Ini disebut dalam kitab Imam Sanusi itu, oleh Syekh Sanusi. Kan, dalam dia punya matan Sanusi itu, saya mengaji di pondok dulu, kan? Jadi itu maksud Qiyamu ta'ala binafsih, berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Sedangkan kita berdiri jugalah, walaupun kita berdiri atas kaki kita, kan? Zahiriatnya memanglah kita berdiri atas kaki kita, tetapi kekuasaan tu kekuasaan siapa? Allah yang bagi kita kuasa pinjaman. Kalau tak ada kuasa pinjaman Allah, mata pun tak boleh angkat, kan? Mata pun tak boleh angkat, tangan pun tak boleh angkat, kaki pun tak boleh angkat, semua tak boleh angkat. Macam mayat. Tuan-tuan, mayat tu kalau dah meninggal, kan? Dia hanya berharapkan kepada orang yang masih hidup saja. Tak ada siapa, kalau tak ada siapa menguruskan dia, kat situlah berjaman lah kat situ. Berminggu dah dia, bertahun dah dia kat situ, mayat tu tak ada siapa nak uruskan. Walaupun dia waktu dunia ni, dia ni orang paling hebat. Kaki angkat berat, pikul besi, tak? Berkilo-kilo sekali dia angkat, mana kan? Badan pun kita berkotak-kotak, tak? Tengoklah kalau angkat besi tu, tengoklah. Gitu. Jalan berkembang, kan? Jalan berkembang. Tapi kalau dia nak mati, kan? Kalau waktu dah meninggal dunia, walaupun badan dia sadu ke, berkotak dan sebagainya, boleh tak dia uruskan diri sendiri? Tak boleh. Orang yang hidup ni lah yang kena uruskan. Walaupun kita tak berkotak. Walaupun kita tak sadu, kita tak berkotak, kan? Badan kita tak sadu, tapi kita lah yang kena uruskan. Kita selamatkan kebumikan. Jadi wa annahu la yahillu bi syai'in wa la yahillu bi syai'in ta'ala. Habis wallahu a'lam bissawab. Tu sampai situlah kita punya pengajian kita, bincangan kita malam ini. Mudah-mudahan dengan sedikit perbincangan, sikit-sikit pun 1 jam lah lebih kurang, insya-Allah. Mudah-mudahan sedikit perkongsian insya-Allah akan dapat menambahkan ilmu kita, memantapkan iman kita insya-Allah. Ada soalan? Ada? Tak ada. Tak ada itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala syafiyil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shadiqa ma lam taqabbal rizqan halalan mubarakatan katsira.
wasyana fatta ya alim naulana qulubana binuri madfataka wa tahana arifin Allahumma fakana bidin Allahumma fakana bidin Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antal fatihin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin qabalallahu minkum